الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. وبعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. والسادسون النظر للشهادة عليها. Wasadis, bahagian ke-6. Bahagian ke-6 macam mana? Tentang aurat, melihat aurat ini. Melihat aurat. Bahagian ke-6 apa? An-nazaru, melihat. Melihat. Lisyahadati alaiha, untuk lisyahadah, untuk penyaksian. Penyaksian alaiha, ke atasnya. Makna dia nak jadi saksi. Orang ni kena jadi saksi. Kes melibatkan perempuan ni. Faham tak? Sini dia ada hukum dia. Sini ada hukumnya. Dia nak melihat apa? Melihat perempuan ni sebab apa? Sebab berlaku kes jenayah. Kes jenayah. Jenayah, masa jenayah. Okey. Apa? Dalam Islam lah. Sebab kita ni, bagi kita kalau kita mana ada syirik apa? Tak ada sekutu. Kalau sebut jenayah, ya Allah sebut jenayah lah. Kalau Allah tak sebut tu jenayah, kita tak kata jenayah. Kita itu saja. Sebab tu dalam kitab jenayah dia tak sebut fil jinayati syar'iyyah, pada jenayah syarak, tak. Jenayah makna semua ni syarak. Kehidupan kita seluruhnya syarak. Okey, sebab tu dalam negara Islam tidak ada istilah mahkamah syariah dengan sivil. Semuanya mahkamah, mana mahkamah di bawah ketentuan syarak. Faham tak? Boleh faham ni? Sebab kita sebut, ingat dalam Islam ni tidak ada istilah mahkamah syariah, mahkamah sivil. Sebab apa? Hukum ini satu saja tempat dia. Sebab sandaran hukum seluruh perisian kita milik siapa? Milik Allah. Sebab tu inil hukmu illa lillah. Inil hukmu, ini makna apa? Inna nafiyah, tidak ada hukum. Inil hukmu illa lillah. Dia nafi dulu baru dia isbat. Dia nafi dulu baru dia isbat. Yufidul hasr. Hukum ini hanya apa yang diputuskan oleh Allah. Sama kita sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, nafi. Illallah baru isbat. Makna tidak ada Tuhan, Allah saja Tuhan. Yang lain semua ternafi. Begitu juga hukum. Allah sebut inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan milik Allah. Mana semua selain pada hukum Allah tak sah sebenarnya. Syar'i ini hukum sivil, tak. Semua hukum Allah. Semua hukum milik Allah. Cuma apabila tidak ada hukum dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, baru situ
kita berijtihad untuk mengetahui, untuk cari hukum Allah. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia utuskan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ke mana? Ke Yaman. Sewaktu dia utuskan ke Yaman. Jadi Rasul tanya, "Bimadza tahkum?" Dengan apa kau menghukum, wahai Muadz? Ahkumu, untuk dijadi apa? Hakim di sana, pemerintah di sana, wakil Rasulullah di sana, di Yaman. Bima tahkum, dengan apa kau menghukum? Ahkumu bi kitabillah. Aku hukum dengan kitab Allah. Fa in lam tajid fi kitabillah, kalau kau sekarang dibawa permasalahan, kau tak jumpa dalam masalah ini diterangkan dalam kitab Allah, dalam Al-Quran. 6,236 ayat Al-Quran ini kau tak jumpa masalah tu, tak ada sebut dalam Al-Quran. Bima tahkum, dengan apa kau hukum? Ahkumu bi sunnati Rasulillah. Aku hukum mengikut sunnah Rasulullah. Okey. Jadi fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah, kau tak jumpa pun masalah ni pada sunnahku, tak jumpa pada sunnahku. Bima tahkum, dalam Quran kau tak jumpa masalah ini, dalam sunnah Rasulullah pun kau tak jumpa, dalam sunnahku pun tak jumpa. Tak pernah aku sebut masalah ni pada kau. Apa dia sebut? Ajtahidu bi ra'yi. Aku akan gunakan pendapatku untuk cari hukum Allah padanya, untuk cari hukum Allah. Macam sekarang kita sebut, okey, dadah ini, masalah hukuman terhadap kesalahan dadah, ada dalam Quran? Tak ada. Tak ada. Ada tak? Tak ada. Dalam hadis ada tak? Tak ada. Yang ada bab apa? Haddil syaribil khamri, hukuman untuk orang minum arak. Dadah tak sebut. Sekarang dadah merupakan sejenayah, memang benda buruk kan, mudarat pada orang. Jadi sekarang kita nak hukum macam mana? Contoh, pengedar dadah kita nak hukum macam mana? Pengedar dadah kita nak hukum macam mana? Orang hisap dadah kita nak hukum mana? Jadi sini Allah benarkan untuk berijtihad. Setengah ulama dia kata pengedar dadah mereka berijtihad, mereka kiaskan kepada hukum hirabah. Apa hukum hirabah? Allah sebut, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. Mereka kiaskan pengedar dadah ni, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya hukuman orang yang memerangi Allah wa rasulahu, rasulnya, makna dia memusuhi perbuatannya, memusuhi manusia ni. Yuharibuna Allah wa rasulahu, mana boleh perang dengan Allah? Faham tak? Perbuatan mereka seolah-olah merosakkan manusia ini, seolah mereka berperang dengan Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Berapa ramai orang jadi gila sebab mereka, sebab kerja mereka dadah. Mereka kaya raya, banglo, kereta mewah. Yang bodoh-bodoh ni, yang jadi gila ni, mudah-mudah gila sudah. Jadi hukuman tengah ulama sebut kita kiaskan kepada hirabah. Jadi mana hukuman benda? An yuqattalu au yusallabu, dibunuh, mayat mereka digantung selama 3 hari. An yuqattalu au yusallabu, mana au sini wa yusallabu, dibunuh mereka, kemudian mayat mereka digantung supaya orang lain ambil pengajaran. Ini hukuman orang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Hukum ni tak ada dalam Quran, tak ada sunnah, tapi ada ruang untuk para ulama berijtihad dengan qiyas. Jelas tu? Okey, jelas. Okey. Jadi sebabnya sebab tak ada istilah yang kita ini mahkamah Syiah tak, mahkamah
milik Allah. Hukum ini milik Allah, milik Allah. Jelas. Okey. Wasadithu anna syahadati 'alayha fayanzuru asy-syahidu farjaha 'inda syahadatihi bizinaha aw wiladatiha. Okey. Jadi kalau saksi berzina, dalam Islam saksi beriman berapa orang? 4. Fa in lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadhibun. An ya'tu bi syahadat fa in lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallah. Fa in lam ya'tu bisyuhada, kalau mereka tak bawa saksi. Kalau mereka tak bawa saksi, fa ulaika 'indallahi humul kadhibun. Kena ada berapa orang saksi? 4 orang saksi. Sebab tu macam mana nak jadi saksi zina ni? Saksi zina macam apa? Macam jarum celak masuk ke dalamnya. Makna nampak betul masuk. Baru boleh jadi saksi. Nampak betul masuk. Kalau dia pakai selimut, nak nampak macam mana? Kalau badan dia gemuk, tutup dengan paha dia, nak nampak macam mana? Sebab tu susah untuk jadi saksi. Tapi kalau jadi saksi pula, hakim tak perlu percaya. Kau nampak betul? Ya, nampak betul. Apa tanda pada kemaluan dia? Perempuan tadi? Tanda dia ada kurap duit 50 sen. Okey, buka tengok. Sampai begitu. Sebab apa? Sebab benda ini melibatkannya nyawa. Sebab kesalahan berzina melibatkannya nyawa. Sebab dalam Quran sebut apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki dan perempuan sebatlah kedua-duanya 100 kali sebatan. Ini hukum. Ini hukum yang wajib kita beriman. Satu-satunya hukum kita, tidak ada duanya. Kita tidak pernah mensyirikkan Allah pada hukumnya. Satu-satunya hukum kita ini. Satu-satunya hukum yang wajib kita beriman ini. Kita tak beriman hukum lain, kita tolak semua. Satu-satunya hukum Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tidak ada denda, tidak apa, tak. Saya tak terima semua tu. Itu bukan daripada Allah, kita tak terima. Kita tolak semua. Sebab kita nak jumpa Allah, kita beriman dengan satu-satunya kitab kita, iaitu apa? Al-Quran. Okey. Ini untuk apa? Untuk ghairu muhsan. Makna yang belum pernah merasai persetubuhan yang halal. Okey. Tapi kalau dia telah berkahwin, telah merasai persetubuhan yang halal, ijma' ulama berdasarkan ayat nasakh bacaan sabit hukum apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata nakalan min Allah. Asy-syaikhu orang tua lelaki dan perempuan, idza zanaya farjumuhuma al-battata. Rejamlah kedua-duanya sekali. Sebab dia melibatkannya nyawa. Dia melibatkan nyawa. Sebab tu dia saksi, dia kata, betul ke tengok hakimnya? Betul. Okey, sekarang hakim nak bagi betul. 4 orang saksi. Okey, semua saksi kami nampak. Macam masuk apa? Jarum masuk dalam, macam nampak masuk betul. Betul? Sebab apa? Dalam Islam ni, dalam Islam, tugas hakim ni, dia cuba seboleh-bolehnya tidak nak mengelakkan daripada jatuh hukum. Sebab tu dalam prinsip perundangan yang kita beriman, li'an yukhti al-hakim fil afwi khair min an yukhti'a fil uqubati. Hakim ini dia tersilap melepaskan pesalah, lebih baik daripada dia tersilap menjatuhkan hukuman. Faham tak?
Li'an yukhti', dia tersilap daripada apa? Sebab tu ada sedikit saja keraguan syubhah, tak boleh hukum. Sebab tu Rasul sebut udru'ul al-hudud bisyubhah, jangan dilaksanakan hudud apabila terdapat syubhah dalam pensabitan kes tadi. Tiba-tiba 4 orang semua adil ni, dia ada keraguan. Okey, kamu nampak betul kan? Nampak? Sekarang ni kamu nampak betul? Apa tanda istimewa pada kemaluan dia? Lelaki tadi. Okey, ada kurap. Perempuan tadi ada panau. Buka tengok. Ada tak ada? Tak ada. Tertolak semua hujah mereka. Lepas selamat daripada hukuman mati. Hukuman apa? Rejam. Ini Islam. Tapi tak tahulah, macam-macam cuba. Sebab tu kita kata, kita ni hidup kita senaja meletihkan diri kita sendiri. Kita senaja meletihkan, sebab Allah sebut fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yu'adzibahum bi ba'di dhunubihim fa in tawallaw, maka sekiranya mereka berpaling pada hukum yang Allah telah tetapkan, maka sekiranya mereka berpaling pada hukum yang Allah tetapkan, fa'lam, ketahuilah, annama yuridullahu an yu'adzibahum bi ba'di dhunubihim, sesungguhnya Allah hendak mengazab mereka dengan sebahagian daripada dosa mereka lakukan. Sama umat yang tidak kembali kepada syariat Allah adalah umat yang sedang diseksa oleh Allah. Umat yang tidak berhukum dengan syariat Allah adalah umat yang sedang diseksa oleh Allah. Sama mereka sedar atau tak sedar. Sebab Allah sebut fa in tawallaw, mereka berpaling pada syariat Allah ini, hukum yang Allah tetapkan, fa'lam, ketahuilah, makna kita pun tahu annama yuridullahu an yu'adzibahum bi ba'di dhunubihim, sesungguhnya Allah hendak menghukum mereka dengan sebahagian dosa yang mereka lakukan. Kita umat yang sedang diazab. Sama ada kita sedar atau tidak sedar, kita hidup dengan penuh keletihan. Letih. Betul tak betul? Kerunsingan, kepayahan. Sebab Allah sebut sebab tu, afa hukmal jahiliyati yabghun, afa hukmal jahiliyati yabghun, adakah hukum jahiliyah? Apa jahiliyah? Selain pada hukum Allah, Allah tak semua jahiliyah. Diluluskan parlimen ke apakah semua sekali, kalau bertentang hukum Allah, semua hukum jahiliyah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, siapa lebih baik hukumnya selain daripada Allah untuk orang yang yakin, yang benar-benar beriman kepada Allah, yang benar-benar beriman kepada kitab Allah, yang ingin kembali kepada Allah sebagai hamba yang benar-benar beriman, yang ingin kembali kepada Allah dengan langsung keimanannya tidak bercampur dengan kesyirikan kepada Allah. Sebab Allah sebut alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa ulaika humul muhtadun. Alladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, walam yalbisu imanum bidzulmin, mereka tidak bercampur keimanan mereka kezaliman. Masuk kezaliman sini kesyirikan. Hukum aku hanya hukum Allah saja, itu saya terima, yang lain aku tak terima. Wadah? Okey. Jadi dia kata fayanzuru asy-syahidu farjaha inda syahadati bidinaha aw wiladatiha ataupun kelahirannya. Anak sabit zina, lahir apa? Okey, sabit zina ataupun kelahiran dia. Nak sabit nasab apa semua. Aku betul pun nampak ini anak dia lahir dulu. Aku ternampak. Macam mana betul kah? Betul. Ternampak aku dia lahir dulu. Jadi macam mana? Ada tanda dia begini. Itu dibenarkan. Faham tak? Wadah? Untuk apa? Untuk jadi saksi. Sebab kesan dia lebih besar. Faham tak? Okey, tengok aurat mudarat. Mudarat kan? Tapi dia tak tengok mudarat besar. Ini nanti sabit dengan zina jatuh apa? Jatuh hukuman rejam. Jadi sebab tu ringan lagi mudarat tengok aurat. Faham tu? Okey. Sebab tu kalau kita tengok hukum Islam yang orang takut sangat ni. Kita tengok zaman Rasulullah.
Bukan orang saksi apa? Kata berzina. Kisah apa? Ma'iz. Kisah Ma'iz. Datang sendiri daripada Rasulullah. Ya Rasulullah, qad zanaitu. Ya Rasulullah, aku berzina. Dia sendiri mengaku dia berzina. Dia telah kahwin, mengaku berzina. Ya Rasulullah sebut apa? La'alla nazarta. Mungkin kau bukan berzina kot. Kau hanya sekadar kau tengok-tengok saja. Jadi zina mata, kau rasa zina sudah. Qad zanaitu ya Rasulullah. Aku berzina ya Rasulullah. La'alla qabbalta. Mungkin kau bukan berzina lagi. Kau hanya sekadar cium-cium saja apa? Kau rasa berzina sudah? Okey. Qad zanaitu ya Rasulullah. Aku berzina. La'alla ghamazta. Mungkin kau bercumbu-cumbuan saja. Bukan berzina lagi. Qad zanaitu ya Rasulullah. Abika junun. Rasulullah tanya. Aku berzina Rasulullah. Kau ni gila ke? Rasulullah tanya. Bagi isyarat apa? Jangan kau mengaku. Sebab akibat dia apa? Berat. Sebab hakim ini nak cuba apa? Boleh apa? Untuk tak? Jangan jatuhkan hukuman. Sebab tu sama dengan perempuan Ghami dia. Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Bersihkanlah aku. Sucikan aku. Dia telah mengandung. Kau pergi balik, salin dulu. Lepas bersalin, bawa anak dia. Aku telah lahir Rasulullah, ini anak ni. Tahir ni, bersihkan aku. Anak tu perlu susu. Kau susu dia dulu. Berapa tahun susu? 2 tahun susu. Datang balik 2 tahun, roti di tangan. Anak tadi riwayat roti di tangan. Baru ambil. Cuba bayang, 2 tahun lebih. Makna dia tetap nak apa? Nak suruh sucikan dia dengan hukum Allah tadi. Sehingga apa? Anak Rasulullah laksana hukum apa? Sehingga Rasulullah kata apa? Makna dia sendiri nak. Dia sendiri yang hendak dia tu hukuman. Sehingga Rasulullah sebut apa? Laqad tabat taubatan. Sesungguh perempuan ini, perempuan Ghami dia. Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah la wasi'atuhum. Taubat dia kamu tahu kan ni? Kalau taubatnya dibahagi kepada 70 orang Madinah ini, luas lagi taubat daripada Allah. Dia taubat sungguh-sungguh. Okey, jelas ya? Okey. Fa in ta'ammada an-nazaru maka sekiranya dia sengaja an-nazara, melihat, li ghairi syahadati, bagi selain daripada penyaksian, selain daripada penyaksian, fussiqa, dihukum sebagai fasik. Dihukum sebagai fasik. Maknanya orang berdosa besar. Okey, bukan sebab ni waruddat tu saya sebab nak tolak syarahnya. Mana kita yang hukum dia. Fussiqa. Mana fusiqah, kita yang hukum dia sebagai fasik. Kalau kita baca fasaqa, dia menjadi fasik. Tapi fusiqah, kita hukum dia sebagai fasik. Fusiqah dihukum sebagai fasik. Mana dihukum dia sebagai fasik. Waruddat syahadatuhu, dan ditolak penyaksiannya. Dia tak layak untuk jadi saksi. Saja-saja pergi tengok apa? Aurat perempuan. Ruddat syahadatu, ditolak penyaksiannya. Okey. Maknanya dia bukan lagi adil. Sebab syarat saksi mesti apa? Mesti apa? Adil. Wadah huna? Fi soal? Wadah? Ayo. Okey. Ya. Bagaimana dia boleh jadi bighairi syahadah tu? Dia macam tengoklah, mengendap kan. Dia tengok ni semata-mata untuk apa? Untuk jadi saksi saja. Faham tak? Untuk semata-mata menjadi saksi. Maknanya kalau dia tengok macam fa in ta'ammada, tapi kalau sengaja dia tengok li ghairi syahadah, bukan untuk jadi saksi pun.
Faham tak? Macam tadilah sengaja tengok. Mengintai begitu, maksudnya mengintai tu. Sebab dia maknanya kalau menengok tanpa saksi boleh jadi fasik. Sebab dia perbuatan menjatuhkan maruah. Faham tak? Tapi untuk jadi saksi tak apa. Sebab apa? Sebab untuk kalau jadi saksi, dia nak menolak benda lebih berat daripada apa? Mudarat, melihat aurat apa? Perempuan yang ajnabiyah. Baik tu. Okey. Okey, sebab tu dalam Islam tengok dia jaga betul bab aurat ni. Sebab apa? Dan orang kafir pun tahu kekuatan umat ni pada menjaga aurat dia. Makna selagi mana perempuan muslimah menjaga apa? Sebab apa? Selagi mana perempuan muslimah dia jaga betul aurat dia, umat ni kuat. Sebab apa? Mengapa perempuan kuat jaga aurat, umat kuat? Sebab dia akan jaga anak dia. Sebab perempuan-perempuan ni bakal melahirkan apa? Lelaki dan perempuan-perempuan umat ni. Sebab tu tengok Perancis tak pasal-pasal apa, tengok kan? Dia kata apa? Sarkozy yang sebelum ni presiden tu. Ustaz tengok dia baca, dia cakap apa? Dia cakap bahayanya perempuan muslimah yang kan dia haramkan pakai tudung. Pakai ni tudung Perancis. Dia kata bahayanya perempuan bertudung dalam masyarakat Perancis ni seperti yang bahayanya pahamana Nazi. Apa maksudnya tu? Bahayanya pahamana Nazi. Okey, orang kecam dia. Orang kecam dia. Ini bapa resis kenyataan dia semua. Tapi sebab dia kafir memang dia pandang begitu. Pandang kafir memang pandang begitu sebab dia kafir. Sebab apa? Kita berkata sebab apa? Maksudnya apabila perempuan dia jaga hijab dia, maksudnya dia akan lahirkan umat yang cukup kuat. Sebab kita kalau umat Islam bangun, kita tak perlu pergi barat. Barat tak boleh bangun, tak boleh bina tamadun mereka melainkan dengan apa? Mereka memerlukan dunia Islam. Minyak Allah simpan dunia Islam, emas Allah simpan dunia Islam. Mali belah Afrika tu kaya dengan emas tu. Cuba baca sejarah dalam ni. Sejarah tu. Mali ni antara negara yang kaya dengan emas tu. Bidayah nihayah. Minyak sekarang. Okey, getah semua kawasan negara Islam. Okey. Tapi kita kalau kita bangun tamadun, kita tak perlu ke Eropah. Kita ada segala lautan, daratan semua kita miliki. Faham tak? Dia kata bahaya mereka ni. Sebab apa? Faham apa tak dia? Orang kecam. Tapi memang itu sebab dia faham. Dia faham pada pandangan sebagai seorang kafir. Dia kata perempuan berhijab ini, tengok undang-undang sekarang melarang hijab mana? Perancis. Mereka nak gazet sudah tu. Nak gazet dah undang-undang apa? Larangan perempuan pakai apa? Hijab. Dia kata mereka ini seperti Nazi. Kan Perancis pernah berperang dengan Jerman zaman Hitler tu. Makna Nazi dia nak hapuskan orang lain. Jadi pahaman dia, makna naiknya hijab ni, mereka akan lahirkan generasi yang berpegang dengan apa? Islam betul. Apa jadi? Eropah akan tunduk pada Islam. Sebab begitu. Sebab tu nampak tak? Mengapa dia jaga hijab betul? Bukan masjid semua. Mengapa hijab? Sebab situ simbol kekuatan umat Islam. Sebab tu ulama dulu cukup jaga bab hijab. Cukup jaga bab hijab. Okey. Sebab tu tengok serangan pada sekarang kan. Sebab tu macam apa? Sister apa nama tu? Sister Islam semua tu apa? Itu bukan ada apa. Bukan faham apa pun. Bukan apa? Itu semua tu bukan faham. Kita Islam lengkap kita bagi hak pada perempuan. Okey, termasuk ni. Okey. Awin nazaru ataupun melihat lil muamalati ataupun melihat lil muamalah untuk muamalat lil mar'ati bagi perempuan fi bai'in pada jual beli wa ghairihi dan lainnya. Seperti apa? Jual beli, rahan, gadaian. Sebab apa? Nanti sebab jual beli ini kadang-kadang akan berlaku perselisihan. Fayajuzun nazaru, maka harus melihat ai nazarahu laha,
iaitu dia melihat kepadanya perempuan tadi. Dia bagi boleh tengok muka dia, cam muka dia. Oh, orang ni yang beli aku dulu. Harus hukum dia. Okey, sikit lagi kita baca. Wa qawluhu qaul man? Qaulul Imam Abi Suja' ilal wajhi minha khassah, kepada muka minha, daripada marah tadi, khassah, yang khasnya. Ada tak? Okey, khas. Hanya pada muka aja, sebab nak kenal muka dia kan. Oh, ini orang ni beli. Makna dia kalau pakai pudar, dia boleh suruh buka muka, kau nak tengok muka kau. Nanti kau tak, nanti orang lain cakap beli. Boleh. Boleh? Okey. Okey. Yarji'u lisyahadati walil muamalati. Okey, jadi perkataan dia ilal wajhi ni balik kepada lisyahadah walil muamalah, dua-dua sekali. Tapi sahihnya tulis itu fi was-sahihu yang sahih yarji'u lil muamalati faqat. Was-sahihu yang sahih yarji'u lil muamalati faqat. Makna ilal wajhi minha ni kembali pada apa? Kembali kepada muamalat saja. Sebab apa? Sebab syahadah tadi boleh tengok sampai apa? Sampai kemaluan. Faham tak Fiz? Fiz, wadih Fiz? Jadi perkataan apa sini? Imam Abi Qasim sini kita kata sabqul qalam. Kita sebut apa? Tak, kita silap dia. Kita sebut sabqul qalam. Telajak pen dia. Yarji'u li mana? Lil mu'amati faqat. Was-sahihu was-sawabu, yang sawab yarji'u lil mu'amati faqat. Boleh tengok muka ni hanya untuk muamalat. Sebab syahadah ni kita kadang-kadang dia sebut sebelum tu kan, terpaksa tengok sampai kemaluan untuk sabit bukti jenayah. Wadih? Hafiz, was-sahihu yarji'u apa? Lil mu'amati faqat, pada muamalat saja boleh tengok muka ni. Sebab syahadah dia boleh tengok apa? Semua yang berhajat untuk penyaksian dia boleh tengok. Wadih Hafiz? Ayo. Was-sabi'u an-nadharu, yang ketujuh an-nadharu ilal amati, kepada hamba perempuan. Zaman dulu ilal amati, kepada hamba perempuan, inda batiya'iha, sewaktu membelinya. Ibtiya' ay syira'iha, samalah. Ibta'a ishtara, sama juga. Inda ay syira'iha, membelinya. Fayajuzu, maka harus an-nadharu, melihat. An-nadharu ilal mawadhi'i, kepada mawadhi' allati, yang yahtaju ila taqlibiha, yang perlu ila taqlibiha, untuk apa? Belek-beleknya. Taqlibiha, untuk membeleknya. Okey, boleh tengok gigi dia ada buruk tak buruk, berlubang tak berlubang. Okey, fayanzuru atrafaha, dia boleh tengok atrafa, tangannya, kakinya, belek tangan dia ada kurap tak ada kurap, ada kulis buta tak ada kulis buta. Okey, ila atrafiha wa sya'raha, rambutnya. La aurataha, bukan pada auratnya. Tadi kita sebut, ya Allah bidi Abu Hanifah, aurat hamba di mana? Seluruh badan kecuali kepala. Mazhab Syafi'i antara pusat seperti lelaki. Jadi kita sebut apa? Okey, mana yang kuat? Sebagian ulama kita kata pendapat Abu Hanifah lebih kuat. Makna bahagian mana? Badan kepala. Muktamad mazhab kita dia kata macam aurat lelaki. Tapi Abu Hanifah kata apa? Kepala ke atas, bukan aurat. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ma fi soal? ماذا؟ يلا أرني. لم يدخل بعض العشاء ولا قد دخل؟ Okey.
Okey, jika cek DNA air mani pasangan tersebut, Ustaz. Cek apa maksudnya ni? Nak tegur nasab ke? Okay. Ini untuk jika cek DNA air mani pasangan tersebut, Ustaz. Okey, sekarang kita sebut. Okey. Bab zina ni. Bab zina. Okey, yang sabit ya. Ittifaq dua pembuktian. Pertama syahadah, penyaksian 4 orang saksi. 4 orang saksi. Kedua apa? Iqrar, dia mengaku. Ini semua mazhab bersetuju. Penyaksian saksi 4 orang, satu. Yang kedua apa? Iqrar. Sekarang kita sebut hal tusbit az-zina bil qarinah. Bolehkah kita sabitkan kesalahan zina dengan qarinah? Qarinah. Contoh dia belum berkahwin, tiba-tiba dia hamil. Dia belum berkahwin, dia hamil. Ini kita panggil qarinah. Makna dia tanda dia berzina sebelum dia berkahwin. Boleh tak boleh? Mazhab kita la yathbutu zina, tidak sabit zina bil hamli, tak sabit. Sama juga dengan DNA. Sebab kita tak terima qarinah dalam mensabitkan zina. Sebab apa? Dia kata ada syubhah. Sebab apa? Mungkin dia dirogol tak sedar orang tubuh dia. Macam DNA, samalah DNA ni apa? Nak cari DNA bayi tadi kan? Hamil pun kita tak sabit zina, apatah lagi DNA. Biarpun kita anak tadi kita sebut anak luar nikah. Tapi nak sabit zina tinggi lagi. Sebab kita pegang kaedah udrul hudud anil muslimin mastata'tum. Elakkan dijatuhkan hukuman kat Islam selagi mana kamu mampu. Sebab apa? Hamil pun tak sabit, sebab tu kita tak sabit dengan DNA. Sebab kita tak pegang dengan qarinah. Yang berpegang dengan qarinah siapa? Ibnu Qayyim. Dia berpegang dengan qarinah dalam mensabitkan hukum. Ini bab apa? Bab jenayah nanti kita bahas sebenarnya. Tentang adakah qarinah ini boleh sabitkan. Okey, macam mana kalau ada video? Orang rakam. Boleh terima tak terima? Tak boleh terima kita. Kita tak terima. Sebab ada syubhah. Mungkin apa? Mungkin dia edit semua apa? Kita akan letak, biarpun satu kemungkinan kita letak tolak. Faham tak? Sebab apa? Sebab prinsip hukum Islam ini kita nak tolak. Udrul hudud, elakkan daripada jatuhkan hudud. Selagi mana kamu mampu cari dia panggil apa? Dia panggil apa? Keraguan, istilah dia keraguan munasabah. Jelas ya? Jadi DNA mazhab Syafi'i dia tak terima. Untuk mensabitkan zina. Betul saya kata, bukan saja DNA, mengandung pun tak diterima. Faham tak? Mengandung pun tak terima. Contohnya kita kata zina. Betul. Lelaki perempuan ni sabit DNA. Sabit DNA, ada DNA kan? Betul. Ini lelaki ini mamak ni. Tiba-tiba kita bawa. Ini anak kamu ya. Betul anak kami. Tapi mengapa kamu berzina? Masa dia tidur rumah aku tertidur. Dalam tertidur kami bersetubuh. Dalam tertidur, tak sengaja, sedap-sedap, dua-dua serah kami. Nak cakap apa? Mana ada saksi. Makna apa? Dia boleh elak, faham tak? Sebab tu dia kata, mengapa Imam Syafi'i tak terima hamil? Dia kata mungkin dia tertidur, orang lain bersetubuh dengan dia tak sedar. Sedangkan tidur, mana boleh jatuh hukuman? Boleh? Boleh tak? Itu. Sebab tu, mazhab kita dua saja boleh terima. Iaitu pertama apa? Asy-syahadah wal iqrar. Penyaksian dan juga apa? Iqrar, pengakuan dia sendiri. Okey. Adakah hadis maupun Al-Quran yang menyatakan memberikan keutamaan kepada VIP ataupun tuan masjid duduk di saf pertama? Pengalaman saya pernah diarah untuk pindah duduk di saf kedua untuk beri VIP duduk saf pertama. Mohon pencerahan Ustaz. Cerahnya Rasulullah telah jelaskan. Okey. La yuqimna ahdukum akhahu min majli fayajlisu fihi. Janganlah, makna janganlah salah seorang kamu membangunkan saudaranya daripada tempat duduknya. Fayaquma fi, dia pergi duduk tempat tadi. Faham tak?
Dia pergi duduk tempat tadi. Sebab tu Ibnu Umar dia duduk tempat, dia duduk, dia datang, orang yang bangun, dia tak duduk tempat tu. Sebab Rasulullah lah larang. Jadi masjid ni, siapa sampai awal, itulah tempat dia. Siapa sampai awal, itulah tempat dia, saf awal. Masjid tempat apa? Jangan kurang ajar di masjid. Siap, halo orang belakang kamu, ini tempat VIP. Kita masuk masjid, kita cari apa? Masjid rumah siapa? Masjid rumah Allah. Masjid rumah Allah. Siapa dimuliakan di sana? Paling mulia di rumah Allah orang yang bertakwa. Kalau kita tahu siapa bertakwa, dialah paling layak ke depan. Tapi kita tak tahu. Al-taqwa hahuna. Tapi kita ini, penyakit manusia tak sedar diri, di rumah Allah pun kita biadab. Kita membeza-bezakan manusia atas nama protokol yang kita cipta sendiri. Pakcik ni bagus sudah depan berzikir daripada jam 11 pagi, ada sudah subhanallah. Tiba-tiba datang VIP belakang. Ada WB datang. Kau datang belakang, soh belakang kau. Ini rumah Allah. Rumah Allah dimuliakan siapa? Siapa yang cari Allah, itu tempat dia. Setengah ulama kata haram kita bangunkan orang yang bertempat dia. Hukum dia haram. Sebab itu hak dia untuk situ. Sebab kelebihan saf yang pertama, as-safful awwal fasal. Dia cari tempat saf pertama. Tiba-tiba kita halau dia. Kita halau di mana? Di rumah Allah. Biadab tak biadab? Tapi kita ni, penyakit kita ni, kita membina darjat antara manusia. Kita membina darjat antara manusia. Sehingga akan dalam rumah Allah pun kita bezakan darjat kita. Sebab tu, macam majlis apa? Di masjid. Buat majlis di masjid, ini hidangan khas untuk VIP. Ayam panggang, daging panggang, ayam golek. Khas mereka, dihidang semua. Di mana? Di rumah Allah. Untuk jemaah biasa, kepada jemaah, sila ambil tapau tu mi, sudahlah mi apa? Telur pun tak ada. Nah, pergi ambil mi di bawah Ini rumah Allah. Kita bezakan sama manusia. Biadabnya kita. Siapa kita untuk membezakan manusia di rumah Allah? Siapa paling mulia? Kita bukan tahu siapa yang mulia. Dalam Jumaat kita beribu-ribu orang, kita tak tahu doa siapa yang Allah bawa naik. Kita bukan tahu doa siapa yang Allah bawa naik. Sehingga Rasulullah, tengok Rasulullah dia lewat datang, pernah sekali kan dia ada masalah. Jadi Abu Bakar apa? Abu Bakar, orang tolak Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba Rasulullah datang. Jadi orang selama ni Rasulullah jadi imam. Abu Bakar paling, mengapa orang bising? Rasulullah datang. Dia duduk, maka anak, teruskan tempat kau. Itu tempat kau. Tapi dia sini Abu Bakar apa? Dia beradab. Dia undur, tapi itu apa? Nanti masalah baikah lain. Mana Rasulullah apa? Biar itu dia sekarang mana itu tempat dia. Maka anak. Tapi Abu Bakar kata apa? Ma yanbaghi li ibni Abi Quhafah an yusalli baina Rasulullah. Tak layak untuk apa? Tak layak untuk putera Quhafah dia jadi imam pada Rasulullah. Sebab masalah tu saya. Sebab masalah aku tak layak jadi imam pada Rasulullah. Sebab ini tempat Rasulullah. Sebab tu Ibnu Umar, sebab tu dia kata, contoh Rafiqah kita duduk majlis di masjid ni, tempat ni soh depan. Tiba-tiba orang ni nak terkencing. Keluar. Dia kata aku nak kencing. Orang ni tak boleh duduk sebab dia uzur, dia tinggal tempat dia. Orang tengah ulama kata orang lain tak duduk tempat ni. Sebab itu tempat dia dulu. Dia nak kencing. Aku nak terkencing Ini tempat aku. Makna tak ada waktu belum solat lagi, tak boleh kacau. Ini tunggu solat soh depan, tiba-tiba sedap saja. Nah, belakang. Mungkin sedangkan YB itu, mungkin seminggu sekali Jumaat tu dia pergi. Sedangkan orang ni hari-hari duduk di masjid tu. Faham tak? Kadang-kadang ni kita ni tak tahulah. Kita ni sampai dalam ibadat pun
Kita nak kata macam mana lah? Dia nak minta apa kita kata macam apa? Jiwa kita tengok nak berlakon, nak berlakon. Kalau datang TYT apa? TYT kah? Perdana Menteri kah? Menteri kah? Kita pun tak kenal. Siapa juga datang ni? So depan. Tu saya kata, kadang-kadang yang datang ni, kalaulah masjid boleh bercakap. Who are you? Kalau masjid boleh cakap, siapa kamu ni? Nah, waktu tu baru ada. Waktu baru datang. Tiba-tiba nah, kami kena soh depan. Mungkin tahun tu baru 2 kali kau datang masjid ni. Pak cik ni subuh di masjid, zuhur masjid, asar masjid. Tiba-tiba kalian begitu. Sedang inilah penghuni setia apa? Masjid rumah Allah ni. Okey? Sebab tu jangan kurang ajar dalam masjid dalam rumah Allah. Faham tu? Okey, jangan kurang ajar dalam rumah Allah. Okey, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa lil-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadil waj'al al-muttaqina imama. Allah faqihna fid din wa 'allim at-ta'wil 'allim al-kitaba wa sunnati nabiyyik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.